warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengar tak? Dengar tak? Dengar. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, anak-anak murid semua, sebelum kita mulakan kelas, mari sama-sama kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Istighfar, selawat dan baca doa. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر Assalamualaikum الله Ustaz. العظيم. السلام ورحمة الله جميعا. أستغفر الله Ya, العظيم ke Nu'man? لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. نعمان. سلامة الله نعمان. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. Kak, Yom cepatlah. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.
Ya Allah, Ya Alim, Ya Hakim, Ya Rashid. Sesungguhnya Engkau Maha berilmu, Maha bijaksana serta Maha cerdas. Kurniakanlah bagi kami ilmu serta kebijaksanaanmu agar kami mampu menjadi khalifahmu di dunia ini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Okey, apa khabar semua? Sihat? Selamat datang Ustaz ucapkan. Sehat, Ustaz. Okey. Ustaz. Bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah, selamat pagi ya. Saya ucapkan buat semua kembali lagi dalam pengajian kita pada hari ini insya-Allah. Okey. Okey, baik. Sebelum Ustaz mulakan kelas, suka Ustaz nak bagi tahu makluman terbaru untuk tentang assessment second assessment kita. Makluman terbaru, sekolah menyatakan menunda. Yang sebelum ni Ustaz bagi tahu bulan 11 kan, kemarin kan. Tapi ditunda kepada bulan 1, iaitu bulan Januari. Bulan Januari. Lama lagi lah. Lama lagi bulan Januari. Jadi kita ni bolehlah, kita boleh apa? Kita boleh untuk belajar, habiskan silibus dan kita buat revision semula. Okey, kita buat revision semula insya-Allah. Okey. InsyaAllah. Okey, baik. Anak-anak murid semua yang dirahmati Allah SWT sekalian. Jadi ingat ya, bulan 1 ya, bulan Januari, bukan bulan 11. Kita final as a second assessment. Bulan Januari, insyaAllah. Okey, baik. Okay, bacaan hadis kita pada pagi ini al-mu'min qawi dah lepas. Okey. Mana dah? Sudah. Ni man ra'a minkum munkara. Okey. Man ra'a minkum munkara. Abu Sa'id an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Okey, ada apa soalan? Ada. Okey, baik. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubahnya dengan anggota tangannya. Okey, fa illam yastati', sekiranya tidak mampu, fa bi lisani, gunakanlah lidahnya. Fa illam yastati' fa bi qalbi, sekiranya tidak mampu, gunalah hatinya. Wa dzalika adhaful iman, itulah selemah-lemah iman. Rawahu Muslim. Okey, baik. The lesson from the hadith, number 1, we should take action against something evil if we can. Kita hendaklah ambil sesuatu tindakan untuk kita mengubah sesuatu yang tidak baik ataupun mengubah suatu perkara kemungkaran sekiranya kita mampu. Number 2, we should speak against evil if we can. Kita adalah bercakap ataupun beri nasihat untuk mengubah kejahatan itu. Number 3, but at the very least, paling kurang, kita hendaklah di dalam hati kita ni, hendaklah membenci perkara yang kemungkaran itu di dalam hati kita. Number 4, it shows the weakness of our faith. Ini menunjukkan selemah-lemah iman sekiranya kita hanya mampu membenci kemungkaran itu dalam hati kita, tapi kita tidak mampu menahannya, memberhentikan kemungkaran itu dengan perkataan ataupun tindakan kita. Namun begitu, at least kita letakkan di dalam hati kita tu tidak suka terhadap kemungkaran ataupun benda-benda yang berdosa. Okey. Sekiranya kita terbuat ataupun melakukan apa dosa ataupun melihat apa dosa di depan mata kita,
Maka hendaklah kita kena minta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah. Okay, kerana kita ni manusia yang memang lemah. Sekiranya kita buat lagi, maka kita kena minta ampun lagi kepada Allah. Sekiranya kita buat lagi, manusia ni memang tidak terlepas daripada kesilapan, terbuat lagi, maka kena selalu minta ampun kepada Allah. Minta ampun, minta ampun, minta ampun. Okay, sehinggalah jangan berputus asa, insyaAllah. Okay, boleh semua boleh faham? Boleh, insyaAllah. Okay, baik. Okay, Alhamdulillah. InsyaAllah. Okay, Ustaz masuk kelmarin sedikit berkaitan dengan yang kelmarin sedikit. Keluarkan buku Tauhid dulu. Keluarkan buku Tauhid dulu. Ustaz ulang sedikit tentang pelajaran kita kelmarin. Okay, buku Ustaz, Tauhid. buku Tauhid tu yang mana? Yang warna purple. Warna purple. Yang ni ke? Betul. Yes. Yang ni gambar kaki lepas. Page berapa? Page. Ustaz tengok dulu muka surat page 37. Muka surat 37. Okay, berkaitan dengan nama-nama kitab yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada para rasul. Okey. Nama-nama kitab yang kita dah belajar kemarin. Okey. Al-Quran kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Nabi Isa alaihi salam. Okey. Kitab Injil. Yes, kitab Injil. Semalam saya tak sampai. Okey, Damia. Okey. Kitab Zabur kepada siapa? Nabi Daud. Nabi Daud alaihi salam. Good. Kitab Taurah kepada siapa? Nabi Musa. Nabi Musa. Bagus. Okey, maka empat-empat kitab ini semuanya berbeza kepada nabi dan waktu, berbeza zaman. Bahasa pun berbeza juga. Kita akan tengok sekejap lagi. Okey, kita akan tengok. Okey. Ustaz akan masuk kemarin sedikit berkaitan dengan yang kita dah belajar tentang kemarin berkaitan dengan kesan. Okey, kesan beriman kepada kitab. Okey. Kesan beriman kepada kitab Allah. Okey, pertama sekali semalam Ustaz nak cepatkan. Okey, Ustaz ulang sedikit. Pertama sekali menimbulkan keinsafan di dalam hati kita bila mana kita selalu buku teks Rania. Okey, ambil buku teks Tauhid. Okey, ambil buku teks Tauhid. Okey. Okey, berkaitan kesan beriman kepada kitab Allah. Yang pertama sekali menimbulkan keinsafan. Okey, akan timbulkan keinsafan di dalam hati kita. Kita akan selalu dekat dengan Al-Quran, insaf daripada melakukan perkara-perkara yang tidak elok. Salin tak Ustaz? Apa dia? Salin, saya tak sempat. Boleh salin. Okey. Alright. Tukarlah tengok. Nombor 2, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Okey, Ustaz nak minta Zubair boleh baca nombor 2 sekali lagi. Meningkatkan Ustaz, yang 1 sampai 7 tu ke yang semalam? nombor 2 je. Baca nombor 2 je. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Yes, ini akan menaikkan keimanan kita dan takwa kita. Takwa ni maksudnya apa? Takwa ni maksudnya dia buat apa yang Allah suruh dan meninggalkan apa yang Allah larang. Itulah maksudnya takwa. Jadi dia akan meningkatkan rasa takut, takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, nombor 3, Arisa, silakan Arisa. Mendapat petunjuk dan hidayah. Okey, good. Okey, mendapat petunjuk daripada Allah dan hidayah. Maksudnya apa? Allah akan permudahkan, Allah akan tunjuk jalan-jalan kebaikan. Allah akan berikan kepada kita kebaikan-kebaikan dan tunjuk kepada kita jalan yang baik, ke arah jalan yang baiklah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala
akan memudahkan lagi urusan kita untuk melakukan kebaikan dan dapat pahala. Okey, baik. Seterusnya boleh baca Dania nombor 4. Boleh baca nombor 4. Mendapat keberkatan hidup. Yes, okey, mendapat keberkatan hidup. Apa maksudnya? Maksudnya hidup kita ni lagi bahagia. Hidup kita bahagia. Terima kasih Dania. Okey, hidup kita bahagia dan kita ni banyak dimudahkan urusan dan hidup kita ni tidaklah susah. Kalau susah pun apa pun, tapi kita dapat menghadapinya dengan baik, dengan tenang. Okey, itulah tanda keberkatan hidup. Kita lagi bahagia dan mudah. Hidup kita makin mudah urusan hidup kita. Okey, mendapat keberkatan hidup. Okey. Seterusnya nombor 5, nombor 5 boleh baca Amani. Kena Amani Alviana. Okey. Okey, boleh baca nombor 5 Amani. Bertambah yakin dengan Islam. Very good. Bagus. Bertambah. Okay, thank you Amani. Okay. Bertambah yakin dengan Islam. Hati kita ni lagi kuat. Lagi kuat dan bertambah yakin dengan apa yang kita belajar, apa yang kita buat, apa yang kita amalkan seharian hidup kita. Baca Quran, solat, zikir dan sebagainya. Minta ampun kepada Allah dan sebagainya. Maka perkara-perkara ini bila mana kita mendalami lagi dan meyakini kitab-kitab daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kehidupan kita ni makin kuat untuk kita terus yakin dengan agama Islam. Kerana apa? Kitab-kitab yang kita belajar, kita Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran sebagainya tu, semuanya itu menunjuk kepada ke arah jalan yang sama, menunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, menunjuk kepada hidayah, menunjuk kepada kebenaran, menunjuk kepada jalan-jalan ke syurga, menunjuk jalan mendapat pahala dan sebagainya. Maka hidup kita tu lagi bertambah yakin dengan apa yang kita belajar, apa yang kita baca, apa yang kita amalkan dan kita faham, tadabbur kita Quran. Okey. Baik, seterusnya nombor 6. Number 6, boleh baca Nazim. Okay, Nazim number 6, memantapkan. Okay, boleh baca. Okay. Nazim boleh baca Nazim nombor 6, memantapkan. Dengar Ustaz? Tak dengar? Tak apalah. Apa? Okey, baca nombor 6, nombor 6. Memantapkan. Memantapkan dan meneguhkan. Iman. Very good, bagus. Okey, memantapkan dan meneguhkan iman. Itu yang penting. Okey. Hati kita, iman kita lagi kuat dan mantap. Apabila kita tambah-tambah kita dah yakin dengan iman kita. Okey, Tengku Nur Syarah number 7. Boleh baca number 7 yang terakhir sekali. Dijanjikan ganjaran pahala yang besar. Okey, bagus, very good. Okey, dijanjikan ganjaran pahala yang besar. Okey. Sebab apa? Kita ni dah buat apa yang Allah suruh, dah dapat mantapkan apa yang kita belajar. Okey, beriman kita makin tinggi, takwa kita makin tinggi dan kuat. Maka perkara ini akan dijanjikan ganjaran pahala besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan dapat pahala. Okey, terima kasih Tengku Nur Syarah. Okey. Baik. Okey, alhamdulillah. Okey, anak-anak murid Ustaz semua. Ini kita dah
Boleh siap Damiah? Okey, tak apa Damiah. Ustaz dah letak dalam Virtual Mustafa semalam. Nanti Damiah boleh tengok pula lepas kelas ni ke. Okey. Boleh tengok lagi. Sebab Ustaz nak tunjuk. Nak masuk tentang perkara yang baru pula. Okey. Damiah boleh tengok dalam Virtual Mustafa nanti. Okey, baik. Dekat mana? Okey, sekejap Okey. Saya buka slide sekejap. Yang ini tidak perlu salin. Okey, Ustaz nak tanya, siapa tahu bahawa Al-Quran ini, Al-Quran diturunkan kepada kita, okey, adakah diturunkan sekaligus ataupun secara beransur-ansur? Al-Quran diturunkan kepada manusia, kepada kita semua, adakah diturunkan secara satu gerbak terus ataupun secara beransur-ansur? Tak faham lah Ustaz. Apa? Tak faham. Tak faham. Adakah okey, adakah Al-Quran tu diturunkan pada apa, tapi kau tak tahu apa, kau tak faham apa dua tu. Okey, macam ni kan. Okey, Ustaz tanya. Okey, Ustaz ulang lagi. Okey. Adakah Al-Quran ini diturunkan kepada manusia semua kita ni, kepada Nabi Muhammad, kepada manusia-manusia lain kan di atas dunia ni, adakah diturunkan secara sekaligus? Maksudnya sebiji Al-Quran terus ataupun sedikit demi sedikit? Sedikit ayat. Secara sedikit-sedikit atau satu kitab Al-Quran terus? I'm thinking. Kitab. Secara those. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kepada kita semua secara sedikit demi sedikit, bukan sekaligus, bukan satu terus, bukan gerbak sebiji terus, tidak. Okey, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara sedikit demi sedikit. Maksud Ustaz ayat ke atau word? Ayat, semualah ayat, ayat-ayat Al-Quran lah. Okey, ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara apa Syekal? Sedikit. Okey, sedikit demi sedikit. Satu ikut keadaan. Okey, baik. Kita tengok hikmah penurunan kitab Al-Quran secara beransur-ansur. Okey, secara beransur-ansur ni sedikit demi sedikit lah. Beransur-ansur, bukan sebiji terus, tidak. Secara beransur-ansur. Okey, nombor satu, menguatkan. Nombor satu, apa yang dapat adalah pastinya dapat menguatkan hati Nabi kita, hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu yang pertama. Okey, dapat menguatkan hati Nabi. Sebab apa? Al-Quran diturunkan secara perlahan, secara sedikit demi sedikit. Okey. Yang kedua, dapat memudahkan Nabi menghafaz ayat Al-Quran. Okey, bila mana penurunan Al-Quran secara beransur-ansur, secara sedikit demi sedikit, maka ini akan memudahkan Nabi untuk menghafal Al-Quran daripada malaikat Jibril. Kenapa? Malaikat Jibril yang turunkan wahyu kepada Nabi. Okey, malaikat Jibril yang menurunkan wahyu kepada Nabi. Maka Nabi pun dapat mudahlah dapat hafaz Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Okey, seterusnya sesuai dengan peristiwa yang datang. Okey, ini akan dapat menyesuaikan peristiwa yang berlaku, apa-apa yang berlaku, maka dapat sesuaikanlah Nabi Nabi dan malaikat pula. Nabi dapat terima ayat-ayat Al-Quran ni dengan jika berlaku apa-apa peristiwa, maka datangnya ayat Al-Quran memberi jawapan kepada Nabi dan kepada sahabat-sahabat Nabi yang bertanya. Okey, yang terakhir sekali, membuktikan Al-Quran bukan dari Nabi tapi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ini akan membuktikan bahawa Al-Quran itu bukan daripada Nabi. Sebab apa? Sebab datang sedikit demi sedikit. Kalau daripada Nabi, pastinya boleh terus sebiji Al-Quran terus Nabi boleh baca, Nabi boleh terus buat.
kepada manusia. Tapi tidak. Ini menunjukkan bukan Nabi yang buat. Tapi daripada Allah SWT untuk menyelamatkan manusia. Okay, Ustaz rasa penting lah benda ni. Ustaz rasa penting. Boleh tak? Ustaz nak minta. Okay. Tapi takut tak sempat masa je pula. Boleh salin tak benda ni? Hikmah penurunan Alkitab Al-Quran. Boleh tak? Tak dapat sebab 4 jadi ni boleh. Boleh. Okey, tak apa Nokman. Okey, it's okay Nokman. Okey Nokman, tak apa. Okey. Boleh keluarkan. Nokman tak apa Nokman. Okey, boleh. Nanti Ustaz letak dalam VM. Boleh tengok nanti. Okey. Okey, ya pelajar-pelajar lain, okey boleh buka buku tulis, okey. Kemarin buku yang tulis kemarin boleh tulis 4 sahaja ni berkaitan dengan hikmah penurunan Al-Quran, penurunan kitab Al-Quran beransur-ansur secara sedikit demi sedikit. Yang ni pun tak ada dalam buku. Ustaz akan bagi tahu, Ustaz akan letak dalam VM. Ustaz kena tulis ke? Yes. Ustaz kena salin semua itu ke dalam buku tulis? Yes, Zubai. Boleh saling. Okey. Berkaitan hikmah penurunan Kitab Al-Quran beransur-ansur. Kita bagi betul. Sekejap Ustaz buang kitab ni. Penurunan Al-Quran je. Ustaz. Ya, Arisa. Maknanya orang tak boleh tiru Al-Quran kan? Apa dia? Orang tak boleh tiru Al-Quran kan? Tak boleh tengok Al-Quran sebab? Saya tak boleh tiru, Tulis. Boleh. Tapi kalau jangan diubah. Boleh tiru, boleh. Cumanya tiru betul-betul lah, jangan diubah ayat-ayat Al-Quran. Kalau dulu Ustaz, waktu Ustaz menghafal Al-Quran, waktu dulu sebelum Ustaz nak baca dengan guru tasmik, Ustaz kena tulis dahulu. Kita panggil tulisan ayat. Tulisan ayat ni bukan Al-Quran, kita panggil tulisan ayat. Maksudnya kita salin balik ayat-ayat yang kita nak hafal. Selepas pada tu barulah kita tasmik, baru kita baca. Boleh Arisa menjawab? Okey, baik. Ustaz, hari ni birthday kakak saya. Happy birthday. Happy birthday. Okey, Ustaz doakan moga dipermudahkan segala urusan, dilimpahkan rezeki dan diberkati umur kehidupan dunia dan akhirat. InsyaAllah. Amin amin. Ustaz. Ya. Almost Umar's birthday. Yes. Dah almost Umar's birthday. Dah. Kemarin kan? Esok Umar's birthday. Umar birthday, Masya Allah. 1 Oktober. 1 Oktober. Esok. Masya Allah. Okey. Esok hari Jumaat. Sabar nak cakap happy birthday. Happy birthday. No, it's not Jumaat. It's Thursday. Mama Umar. Yeah. No, I mean Friday. Friday. Okay. Semalam, Ustaz semalam. May Allah bless you. Okay. May Allah bless you. May Allah bless you. InsyaAllah. Ustaz, semalam mak saya buat kek.
Wow. Sedap. Selangor dan wilayah persekutuan sudah masuk fasa ketiga kan? Macam mana kau tiba-tiba fasa 4? Ustaz sekolah. Sekolah pula lah. Ustaz sekolah dah nak buka Ustaz. Sekolah diberitahu belum lagi. Okey. Dia Ustaz tahu tak bila nak pergi sekolah? Sampai 9 tahun baru ke sekolah. okey. Sebab tengok macam mana, tunggu daripada Jais. Jais Kena tulis ke? Ana tulis yang ni. Nanti Jais akan update perkara baru. Ustaz susah lah kalau tak sekolah sebab ayah saya dah kerja dah sebab dah fasa 3 kan. And then dah kena Betul. kerja. Lepas Betul. tu saya kena ni hari-hari mak saya. And ayah saya pun kena hari-hari sebab dah fasa 3. Betul. Susah sikit. Doakan moga-moga cepat-cepatlah. Tapi my adik pergi taska, sekolah tak buka lagi. Then I tahu nak jaga diri. So Faham? Ustaz, Ya. mana nak eja Khamis? Khamis. Kha mim ya dengan sa sin. Sekejap saya buat. Ya, saya buat. Saya buat atas ni. Ka Setan Kev. Ada kelas. Ini tapi apa keluar tempat sama nafas? Nah, ini apa? Stop chat. Ini nafas dah. Mama kalau dulu kat kota kena ada nak. Ustaz ambil Khamis. Ustaz, boleh tak disable chat? Boleh. Ramai chat. Ustaz mute ya. Ustaz buka ke Rabu. Hari ni hari Khamis. Kami dah hari ni. Stop chat. Oh, disable chat. Okay. Ustaz. Okay, yes. Okay, happy birthday. Umar cakap one more day, just one more day, that is my birthday. If you want to just wish Ustaz. Okay. One more day. One more day. Okay. One more day. Omar. So sweet. Yes. Tomorrow. Tomorrow. Right, Omar, tomorrow is your birthday? Yes. Okay. Also that. May Allah bless you. Yes, Ya Omar. Allah. Ustaz, Ya. nak kena letak nombor 1 atau nombor 2 ke ataupun dot tu je? Boleh mana-mana. Arisa.
Cakap di tengah Ustaz. Di tengah. Okay, nombor apa dah semua? 4. Bagus, terbaik. Ustaz, saya dekat nombor 4. Very good, Dania. Bagus, nak siap dah. Saya pun dekat nombor 4. Masya Allah, very good. Bukan nombor 4, nombor 3. Okay, Dania, very good, bagus. Ustaz, Damia dah siap. Bagus, Damia. Bagus, Damia. Ustaz, saya pun dah siap. Baru siap. Good. Ustaz, dia Ramadhani dah siap. Bagus dia. Very good. Bunyi apa tu, Zubai?
Dah sarapan ke semua? Dah siap Ustaz. Alhamdulillah. Dah sarapan ke semua? Belum? Dah Ustaz. Dah. Bagus. Belum lagi. Saya baru nak tulis. Okey, tak apa. Yang ni pun kita apa? Kita dah bincang sikit tadi kan. Okey, teruskan tulis ya. Okey, teruskan. Berkaitan dengan hikmah. Okey, hikmah. Apa maksud hikmah? Siapa tahu maksud hikmah tu apa? Macam apa ni, contohlah macam kita pergi rumah kawan kita, lepas tu Okay. kita nak buat macam kita nak record sesuatu, Okay. and then tapi tak jadi. Tapi ada hikmah dia, boleh main dengan kawan. Oh, faham? Macam Maksudnya apa kebaikan selepas pada tu? Macam tu. Maksudnya ada benda yang baik selepas pada tu. Betul lah, betul Alisa. Very good Alisa, bagus. Maksudnya hikmah tu perkara-perkara yang kebaikan. Benda yang baik selepas pada itu. Okey. Apa-apa yang terjadi semuanya ada hikmah. Contohnya kita selalu pernah borak-borak kan. Kalau jadi benda-benda tidak elok, mesti dia cakap bersabarlah. Okey, ada hikmah lah tu. Maksudnya ada kebaikan dah. Ada kebaikan maksudnya. Ada kebaikan. Benda-benda yang baik lah, maksudnya benda-benda yang baik. Ustaz, saya dah siap. Okey, bagus Tengku Nasyaurah. Okey, good. Maka di sini maksudnya hikmah penurun. Okey, bagus. Okey. Alhamdulillah semua dah siap. Alhamdulillah. Okey, maksudnya hikmah penurunan Al-Quran beransur-ansur. Maksudnya kebaikan Al-Quran ni diturunkan apa sebabnya ataupun apa kebaikannya. Al-Quran ni tidak datang sekaligus. Okey. Al-Quran ni tidak datang sekaligus tapi datang dengan satu-satu. Maksudnya dengan secara ansur-ansur. Ayat bukanlah ayat sekaligus tapi ayat sedikit demi sedikit. Okey. Mengikut peredaran waktu dan masa. Okey. Okey, baik. Maka perkara-perkara ini pertamanya kebaikannya pertama sekali bila datangnya Quran secara ansur-ansur. Okey, contohnya kisah apa? Kisah yang menguatkan Nabi, hati Nabi. Menguatkan hati Nabi untuk dalam berdakwah. Dalam berdakwah contohnya kisah apa ya? Saya nak ambil. Okey, contohnya inilah. Wahyu yang pertama surah Al-Alaq kan di Gua Hira. Tentang ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Okey. Waktu tu Nabi pun memang Nabi dah, maksudnya waktu tu Nabi duduk bersendirian dah. Waktu ketika orang-orang zaman orang Arab waktu tu, orang Arab jahiliyah, orang Arab yang tidak tahu, yang jauh dengan cara Islam, kan, dengan cara Islam waktu tu sangat-sangat bahaya. Mereka menyembah berhala dan sebagainya. Lalu Nabi mengasingkan diri Nabi daripada masyarakat Arab waktu tu. Nabi mengasingkan diri daripada orang masyarakat Arab pada waktu tu kerana mereka menjauhi daripada perkara-perkara yang benar. Mereka buat minum arak lah, bunuh orang, macam-macam lah benda-benda yang berdosa mereka buat. Nabi pun mengasingkan diri Nabi daripada masyarakat Arab. Jadi waktu tu Nabi pun duduk dalam Gua Hira. Maka datangnya Jibril AS menyampaikan wahyu, menyampaikan Al-Quran kepada Nabi untuk bermula dakwah Nabi. Maka ayat Al-Quran itu menguatkan hati Nabi. Nabi tak boleh baca, tak boleh nak menulis, tak pandai baca, tak pandai menulis. Tapi datangnya wahyu itu, Jibril kata apa? Bismillah, dalam surah Al-Alaq kan.
Abdullah Zubair dah hafal kan? Surah Al-Alaq. Cuba baca Zubair sedikit surah Al-Alaq. Kita orang nak dengar semua. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insanu ma Nama. Insan nama. insana ma Lam ya'lam. lam ya'lam. Okey, maka 5 ayat. Terima kasih Abdul Zubair. Untuk pengetahuan semua, Abdullah Zubair kelas tahfiz bersama dengan Ustaz dah baca, dah hafal. Dah hafal surah apa Zubair? Al-Mutaffifin kan? Ke surah An-Nazi'at. Awak dah transmit dengan Ustaz. Sampai surah apa dah sekarang? Sampai abasa wa tawalla. Surah Abasa dah. Surah Abasa dah. Masya Allah. Ada anak murid Ustaz, ada pelajar Ustaz yang dah masuk lewat sedikit daripada Zubair. Zubair masuk awal, Zubair masuk lewat. Dia dah masuk awal tapi Zubair dapat hafalan Zubair dapat laju. Zubair dapat lintas, potong dia. Zubair dah sekarang dah surah Abasa dah. Ada anak murid Ustaz yang sebelum ni walaupun dia tahap 2 tapi surah dia masih lagi surah juz amma, juz surah yang bawah lagi. Tapi Zubair dah surah Abasa dah. Nak habis dah juz 30. Masya-Allah, bagus Zubair. Very good. Tepuk tangan pada Zubair sikit. Tepuk tangan pada Zubair. Okey, bagus Zubair. Bacaan hafalannya. Mantap. Adalah budak yang tahap 2. Maksudnya darjah 4, darjah 5, darjah 6. Tapi Zubair dah boleh potong dah. Masya-Allah, bagus Zubair. Okey, teruskan momentum. Untuk pengetahuan semualah. Zubair hafal kelas bersama Ustaz-Ustaz kelas tahfiz. Okey, siapa-siapa yang nak masuk kelas tahfiz boleh masuk dengan Ustaz insya-Allah. Okey, baik. Maka surah Al-Alaq tadi yang Zubair baca tadi menguatkan hati Nabi untuk berdakwah kepada Islam. Okey. Dan datang juga ayat-ayat Al-Quran yang lain tentang untuk semua manusia ni, semua orang-orang ni masuk kepada Islam secara keseluruhannya. Jangan ayat contoh ayatnya, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu dukhulu, wahai orang beriman, masuklah ke dalam Islam dengan keseluruhannya. Maka ayat ini menguatkan hati-hati orang Islam dan menguatkan hati Nabi untuk terus di dalam agama Islam. Okey, yang kedua, malaikat Jibril dan Nabi malaikat Jibril baca, Nabi pun ikut bacaan malaikat Jibril ayat-ayat Al-Quran. Maka Nabi pun dapat mudahlah nak hafal Al-Quran sedikit demi sedikit, tidaklah sekaligus. Okey. Macam Zubair baca kan, sedikit demi sedikit kan. Hafal 5 ayat, 6 ayat, 5 ayat, 3 ayat. Tapi alhamdulillah bila kita istiqamah sedikit demi sedikit nak habis dah juz 30 Zubair. Okey. Maka sedikit demi sedikit ini akan memudahkan untuk Nabi menghafaz ayat-ayat Al-Quran. Okey, seterusnya nombor 3, sesuai dengan peristiwa yang datang. Okey, apa-apa perkara yang datang pada waktu zaman Nabi dulu dan zaman sahabat dulu, ada pertanyaan-pertanyaan daripada sahabat Nabi berkaitan apa yang berlaku, soalan-soalan sahabat bertanya kepada Nabi, macam ni, apa itu, apa ini. Maka sekiranya Nabi tak boleh jawab, Allah Subhanahu Wa Taala akan turunkan ayat-ayat Al-Quran. Okey, setiap apa perkataan daripada Nabi itu semua ada daripada wahyu. Semua daripada wahyu. Apa yang Nabi cakap semuanya wahyu. Wahyu ni apa? Wahyu ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira hadis ke, bacaan Al-Quran dalam surah An-Najm. Okey, dalam surah An-Najmi kan Allah sebut bismillahirrahmanirrahim, wan najmi idza hawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Okey, Nabi Muhammad ini tidaklah bercakap, tidaklah berkata melainkan percakapannya itu adalah wahyu. Tidaklah, bukan daripada hawa nafsu.
Bukan daripada hawa nafsu. Apa yang dia cakap. Macam kita ni, kita nak cakap-cakap je. Kan? Kita cakap, kita boleh cakap apa nak cakap je. Tapi Nabi tidak. Okey, sesungguhnya in huwa illa wahyun yuha. Sesungguhnya apa yang percakapan Nabi itu tidak lain, tidak bukan. Tidaklah melainkan daripada wahyu semata-mata. Daripada wahyu. Maksudnya, apa pesanan Nabi, apa percakapan Nabi, apa tindakan Nabi itu, semua menjadi hujah. Semua menjadi apa orang menjadi ikutan untuk manusia. Bermula daripada zaman sahabat dulu hinggalah zaman kita. Sebab itunya adanya ilmu-ilmu, sebab tu adanya ilmu-ilmu hadis, ilmu fiqh. Okey, yang kita belajar ni tauhid, yang kita belajar fiqh, yang kita belajar akhlak. Semua itu daripada siapa? Daripada Nabi alaihi salatu wassalam. Okey, daripada Nabi alaihi salatu wassalam. Okey, maka perkara-perkara ini tidak lain tidak bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang berikan wahyu, turunkan wahyu, maka setiap perkara itu menjadi hujah. Maksudnya kenapa buat macam ni? Kita pun bagi tahu sebab Nabi buat macam ni, kita buatlah macam ni. Kita bagi tahu macam tu. Sebab apa? Sebab Nabi itu adalah ikutan kita semua. Kan? Betul tak? Betul semua. Boleh faham? Boleh faham? Boleh faham kan insya-Allah. Okey. Baik, yang akhir sekali adalah membuktikan Al-Quran bukan dari Nabi, tapi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan daripada Nabi. Ada orang Arab yang memusuhi Nabi dulu, dia kata Nabi gila lah. Dia kata Nabi ni sesak lah. Dia kata Nabi ni cipta Al-Quran ni. Nabi yang buat Al-Quran sendiri, nak ajak orang-orang manusia semua jauh daripada agama nenek moyang. Agama-agama mereka dulu, orang-orang Arab jahiliah. Nak jauhkan manusia ni daripada orang Arab dulu, nenek moyang mereka menyembah berhala, menyembah anak patung. Maka Nabi datang untuk berdakwah kepada manusia daripada penghambaan kepada patung-patung yang tak boleh bercakap tu kepada Allah Tuhan semesta alam. Jadi orang Arab ni marah. Orang Arab marah semua. Ya Amani. Ya Amani. Okay, very good Amani. Boleh teruskan. Okay. Maka orang-orang Arab pun marah kepada Nabi sebab dia ubah cara pemikiran, ubah cara agama, ubah cara adab-adab. Marahlah orang marah. Jadi dia pun bagi tahu Nabi ni sesat, Nabi ni gila, Nabi ni macam-macam lah, buat Al-Quran, buat kitab sendiri, ajak orang buat sesat dan sebagainya. Sedangkan Al-Quran itu bukan daripada Nabi, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa buktinya? Buktinya adalah Al-Quran ni datang secara beransur-ansur. Kalau Nabi tak tahu, Nabi cakap tak tahu. Allahu a'lam, Nabi tak tahu. Allah yang lebih mengetahui. Kalau datanya wahyu, barulah Nabi bagi tahu. Ini menunjukkan bukan kitab Al-Quran bukan daripada Nabi. Kitab Al-Quran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi hanya menyampaikan sahaja. Nabi hanya menyampaikan sahaja ayat-ayat Al-Quran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Begitu jugalah perkara-perkara yang kalau Nabi, kerana Nabi juga manusia. Nabi juga manusia. Yang membezakannya adalah Nabi itu dilantik sebagai Rasul Nabi daripada Allah yang diturunkan Al-Quran kepada Nabi untuk ceritakan berdakwah kepada manusia-manusia lain. Okey, sebab itu dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, kan? Dalam surah Al-Baqarah, Nabi bagi tahu kepada orang-orang kafir, orang-orang Arab jahiliah, orang musyrikin, orang yang tidak beriman, Nabi bagi tahu apa? Bukan Nabi bagi tahu, Allah bagi tahu. Allah sebut qul fa'tu bi suratin mim mithlih. Allah bagi tahu, kalau kamu rasa hebat sangat, cubalah buat satu surah. Cuba buat satu surah seperti Al-Quran. Boleh lawan tak? Boleh tandingi tak Al-Quran? Allah bagi tahu Allah. Maka Nabi pun cerita baca ayat-ayat ini kepada orang-orang kafir, orang musyrik yang tak nak ikut Al-Quran ni. Dia cakap, Nabi bagi tahu, cubalah buat satu surah. Kalau nak lawan, macam mana nak lawan seperti Al-Quran, boleh baca, boleh buat tak? Tapi tengok orang kafir, orang Arab jahiliah, orang-orang kafir tak boleh nak tiru Al-Quran, tak boleh nak buat seperti mana ayat Al-Quran. Dulu ustaz belajar, ada orang kafir orang Arab cuba buat ayat kata. Wahai kata, demi kata.
Iaitu kata ada 4 kaki. 2 kaki di hadapan, 2 kaki di belakang. Orang-orang kafir dia reka. Dia reka ikut kepala dia. Dia buat macam dia buat macam Al-Quran kan, surah apa dah? Yang tentang surah gajah lah, surah kan dalam Al-Quran kan, macam-macam ada surah kan, surah Al-Baqarah. Jadi orang kafir pun cuba nak buat juga ayat macam-macam. Ustaz dengar pun lawak jugalah waktu Ustaz dengar, waktu Ustaz form. Ustaz ingat lagi waktu tu tingkatan 2 ada ayat Al-Quran tu dia bacaannya sama juga seperti Al-Quran. Contoh, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, kan, tidakkah kamu tahu bahawa tidakkah kamu lihat pada binatang gajah ni ada macam itulah lebih kurang ayat-ayatnya. Tetapi orang kafir cuba juga ayat seperti itu nak reka, tapi tak jadi juga. Okey, itulah berkaitan dengan hikmah sejarah penurunan Al-Quran. Menyatakan bukan daripada Nabi tapi daripada Allah SWT. Okey, kita dah lewat kan. Orang macam orang English. Yes. Dia buat macam ada tanda salib tu kan. Oh, yang tu orang-orang Kristian. Okey. Agama Kristian. Dia kenapa ada tanda salib? Dia buat dia anggap Tuhan ni Trinity. Tuhan ni ada 3. Ada anak, ada mak, ada ayah, ada ikut dia ikut Isa bin Maryam, Nabi Isa. Dia tak ikut Nabi Muhammad, dia ikut Nabi Isa, kitab Injil, dalam kitab Injil kan. Tapi dia ubah-ubah. Dia fitnah. Dia fitnah kepada Allah Tuhan yang Maha Suci. Kelas dah. Kelas dah habis dah. Okey, sikit. Okey, dia fitnah kepada Allah Tuhan yang Maha Suci bahawa Allah ni ada anak dan sebagainya. Dia fitnah, dia cakap bukan-bukan. Maka itu dah ikutan dia sampailah sekarang. Okey, maka berdosa, kena bertaubat, kena mengucap 2 kalimah syahadah, kena masuk Islam semula siapa-siapa yang bercakap macam tu. Okey. Okey, baik, alhamdulillah kita dah selesai bacaan pula kelas kita pada pagi ini. Okey, terima kasih Ustaz ucapkan buat semua. Pada kelas pada malam ini pagi ini kita tutup kelas kita dengan tasbih kifaran surat. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okey, bye bye. Bye bye.